Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin dan limpah kurnianya kita dapat menjayakan wacana secara FB Live pada pagi ini. Saya mewakili Pertubuhan Ikram Malaysia mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tan Sri Abu Kasim ke program kita dan juga para penonton live FB Ikram ke wacana Minda Kepimpinan Siri 1. Ya. InsyaAllah kita akan mengadakan banyak siri dalam wacana ini. Dan siri 1 ini kita menyentuh mengenai kompetensi dan integriti dalam memimpin yang merupakan teras kemakmuran negara. InsyaAllah. Alhamdulillah kita bersyukur kita mendapat tetamu yang memang pakar dalam bidang ini. Ya. Jadi sebelum tu izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai Pertubuhan Ikram Malaysia. Ya. Iaitu kita adalah sebuah NGO dakwah, ya, Tan Sri, NGO dakwah tarbiyah dan kebajikan yang mempunyai visi untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara rahmah. Alhamdulillah. Ya. Dan kita amat prihatin mengenai isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat dan penekanan kita adalah mendidik masyarakat untuk menjalani kehidupan mengikut ajaran Islam yang sebenar. Dan seterusnya dalam sudut kebajikan pula kita berusaha untuk membantu kumpulan-kumpulan yang marginalised grupnya yang terpinggir dan kita menekankan supaya mereka ini diperkasakan supaya mereka boleh keluar daripada situasi yang mereka berada. InsyaAllah. Jadi pagi ini Pertubuhan Ikram Malaysia mengambil inisiatif untuk memulakan siri wacana ini di atas keprihatinan betapa pentingnya kepimpinan itu kepada sesebuah negara lah. Kita tahu bahawa kepimpinan itu satu aspek penting yang mana sekiranya ianya tidak dipikul amanah itu dengan betul, ia akan menentukan sama ada berjaya atau gagalnya sesebuah masyarakat. Jadi saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang Tan Sri. Ya. Tan Sri Abu Kasim merupakan Ketua Pengarah Pusat Governance Integrity dan Anti-Rasuah Nasional ataupun dalam Englishnya DIACC, iaitu National Center for Governance Integrity dan Anti-Corruption Malaysia. Ya. Yang ini ditubuhkan 2018. Ya. Secara latar belakang pendidikan, Tan Sri mempunyai ijazah sarjana muda sains sosial dari USM dan sarjana Master in Criminal Justice dari Michigan State University USA. Ya, Tan Sri telah memulakan perkhidmatan di dalam perkhidmatan awam pada tahun 1984 iaitu selepas graduate dan telah membina kerjaya di MDCC, ya, sehingga menjadi Chief Commissioner Ketua Pesuruhjaya. Sebab dia gelaran dia lain sikit kan. Selama 6 tahun, ya, Tan Sri was the Chief Commissioner MDCC dari 2010 sehingga 2016. Di samping itu, Tan Sri juga mempunyai pendedahan dan networking yang luas di peringkat antarabangsa, di mana Tan Sri merupakan member Interpol Group of Expert on Corruption IGEC, merupakan Executive Committee for International Association of Anti-Corruption Authorities dan juga Committee Member of Sheikh Tamim Al-Thani Anti-Corruption Excellent Award. Ya. Alhamdulillah, tahniah Tan Sri, selamat datang. Jadi hari ini itulah Tan Sri, ya, tajuk kita menekankan dua ciri kepimpinan yang penting iaitu kompetensi dan integriti. Jadi kalau boleh saya nak serahkan kepada Tan Sri lah untuk kupaskan. Terima kasih. I think tajuk ini memang cukup penting. Utamanya dalam sebuah negara yang bergerak ke arah untuk progres dalam United Nations Agenda SDG 16 juga memberi penekanan tersebut dan penyaluran kepada pembangunan adalah mesti diteraskan kepada integriti. Dan dalam kepimpinan ianya cukup penting. Kalau kita lihat sejarah kemajuan manusia, kita lihat kebanyakan pelakon-pelakon catatan sejarah adalah bersekitar daripada tidak tanduk daripada pemimpin. Sejarah dunia ini dicorakkan dengan tindakan-tindakan pemimpin.
Dan dalam hal ini integriti cukup penting dan kompetisi juga adalah menjadi trust di dalam suatu aspek pembangunan negara. Seorang yang mempunyai kompetisi tetapi tidak mempunyai integriti lebih dangerous to the country. Kerana kepintarannya akan membawa kemusnahan kepada negara. Contohnya Nick Leeson, seorang yang telah dilantik oleh seorang bank yang tertua, yang terbesar, yang diletakkan di Singapura untuk membuat investment dan sebagainya. Dia mempunyai kompetisi cukup tinggi, tapi dia mempunyai masalah integriti. Akhirnya menyebabkan the whole Baring Bank to collapse, habis lenyap sehingga ke hari ini. Jadi sejarah manusia juga kalau terlihat banyak pemimpin negara di seluruh dunia akhirnya hilang ketemadunan mereka kerana ketidakupayaan untuk mempertahankan integriti mereka. Kerana sejarah manusia menunjukkan bahawa sekadar tidakkan pemimpin itu dia mempunyai ripple effect yang cukup besar. Kalau kita sendiri di negara ini, kalau pemimpin terus marah tidak memeluk Islam, itu tidak tahu apa yang terjadi pada kita lain. Pemimpin lepas bermula dengan bukan Islam, dan hari ini majoriti pada orang Islam, orang Melayu adalah orang Islam. Dan penyebarannya adalah bermula daripada tingkah laku pemimpin itu sendiri. Dan penyebarannya akan berlaku sehingga ke hari ini. Begitu juga dengan pembudayaan kita pada hari ini. Kalau kita lihat bagaimana, kalau saya boleh meningkat sikit, sebab kali ini cukup penting pembudayaan ini. Kalau kita lihat bahawa selepas kemerdekaan, kita mempunyai 3 masalah besar dalam negara. Pemimpin negara itu pada masa itu telah melihat 3 masalah besar, iaitu komunisme, corruption dan communalism. Masalah perpaduan dan sebagainya. Isu komunisme, kita lihat bahawa negara kita dengan jayanya, kita boleh berbangga dengan jayanya kita dapat mengatasi perkara tersebut kerana kita mempunyai kepimpinan yang dapat melihat isu komunisme ini bukan berbentuk satu fokus area untuk mengatasinya, iaitu melalui kekuasaan atau tindakan, tetapi melihat kepada keseluruhan masalah sosial ekonomi. Maka pelibatan seluruh kepimpinan masyarakat, dan walaupun pemimpin pada itu mempunyai kompetisi untuk mengatasi masalah ini, tetapi pelibatan seluruh kepimpinan masyarakat dapat mencurahkan satu senario baru di mana kita dapat mengatasi masalah komunisme tanpa satu ketubuhan darah yang cukup besar. Nobody can say that because of kerana kekuatan angkatan tentera kita menyebabkan tidak ada masalah komunisme dalam negara kita. Pembangunan ekonomi, dasar-dasar yang ada, dasar kampung baru, so many pembentukan undang-undang dan sebagainya menyebabkan satu kekebalan yang menyeluruh. Itu sebabnya saya rasakan bahawa dalam melihat isu kompetisi dan juga integriti ini, perkara yang penting ialah leadership dan leadership. Kepimpinan dan kepimpinan. Itu perkara yang cukup penting. Terima kasih Tan Sri. I think itulah the core perkara yang perlu kita create kesedaran. Ya. Dan saya juga tertarik bila Tan Sri kata ada masyarakat is together dalam contoh memerangi komunis tu. Maknanya dia bukan sahaja depend on kekuatan angkatan tentera, kebijaksanaan pemimpin, tetapi masyarakat juga mempunyai peranan. Saya rasa itu yang kita kena kembalikan balik, to empower the people untuk ada mindset yang betul dalam menentukan kepimpinan. Kalau sudah sambung sikit. Kalau dulu-dululah, kalau ini jahat dengan keterangan komunis. That is the scenario pada masa itu mengasosiasikan perbuatan jahat dan juga tidak beretika pun di luar penerimaan sosial masyarakat pada masa itu. Today saya bila berhadapan dengan masalah rasuah, saya risau kerana apa nilai dulu yang mana kita punya culture dan juga kita punya pandangan pada masa itu yang melihat suatu permasalahan itu sebagai
sesuatu yang keji, saya takutlah ini personal point of view. Saya takut terdapat satu hakikat pembudayaan dan boleh sampai ke satu tahap kita rela untuk menerima mereka yang korup kerana mereka ini seolah-olahnya lebih kompeten daripada yang lain. Kompeten itu lebih tinggi daripada integriti. So mereka melihat bahawa dulu kalau dia tak apalah, dia tak ada integriti, tak apa, asalkan kita dapat keuntungan juga. That is very dangerous. That is very dangerous kerana perspektif kita tak jauh ke depan. Perspektif kita adalah ke atas diri kita. Bila kita melihat satu masalah, kita melihat diri kita dahulu, keuntungan diri kita, dan baru kita lihat ke depan. Sedangkan isunya isu ke depan dan isu yang berada di depan mata kita, bukan ke atas diri kita. Kita mempersoalkan orang dapat, so tak apalah, yang lain tak dapat, tak apalah. Dalam konteks inilah saya takut nilai-nilai yang melihatkan isu integriti itu mungkin terhakis. Betul, Tan Sri, maknanya kita sekarang ni bercakap mengenai nilai dalam masyarakat. Kalau masyarakat mempunyai kayu ukur yang berbeza, maka ia akan mencorak keseluruhan pandangan masyarakat itu dan menghasilkan resultnya adalah kehancuran sebuah negara itu sendiri. Mungkin Tan Sri seterusnya kalau boleh saya ingat nak berkongsi sikit satu filem, satu video, just a short one. Okay. Untuk kita berkongsi untuk bertafsiran kepada video ini sangat interrelated, sangat mengenai tepat dalam tajuk nilai integriti dan juga soal kompetensi. Okay, mungkin boleh kalau kita berkongsi. Kita tengok video tu kejap. Martinez, have a seat. Thank you, sir. You've been very productive your first month here. You do good work. I'm very grateful to be here. Well, Mr. Martinez, the reason I called you in here is that I'm looking for an additional manager to oversee inventory and shipping. Carries more responsibility, but it pays more. Sound like something you might be interested in? Yes, I would. But before I make my final decision, I'd like for you to work a shift in that department next week. You'll see a list of 17 crates coming in on this sheet. Now, one of those crates will be going to a separate warehouse. Mr. Martinez, when you report the inventory, I'd like for you to report that we received 16 crates. 17 are coming in. But you want me to write down 16? Yes, that's right. I have another purpose for the extra crate. You are on my team, right? Because I really can't use people who aren't on my team. Tell you what. You think about it tonight and give me your answer in the morning. Make it 10 o'clock. But I'll need to know if you really want this job. Good evening, sir. Javi, we need this job. For the first time in a year, we're able to pay the bills. I know, Carmen, but he made it very clear. If I was not a team player, he did not want me there. Maybe it's not wrong. It just looks that way. He's the owner of the factory. He asked me to write down false information, Carmen. He asked me to lie. I don't want us to go back. Good morning, sir. Good morning, Mr. Martinez. How are you this morning? Fine, thank you. How are you? I don't know yet. Please, have a seat. I trust you've had time to think about our conversation yesterday. Yes, sir, I did. And what did you decide? Are you on my team? Mr. Tyson, I am very grateful to have a job here. But I cannot do as you have asked. And why is that? Because it is wrong, sir. And it would be dishonoring to my God and my family to lie on that report. Do you understand what this may do to your job here? Yes, sir, I do.
Javier, may I shake your hand? Young man, you just gave me the right answer. I've been looking for someone to manage inventory and shipping, and quite frankly, you were the last person on my list. But I need somebody I can trust. Will you take the job? We'll adjust your pay. I'll be honored to, sir. Good. Then the job is yours. Now, Walter will go over all the specifics with you, and I'll make the announcement to the staff on Monday. Congratulations, Javier. Oh, and Javier, thanks for your integrity. It's rare. Well done, Javier. After 6 times, I was getting discouraged. Okey, Tan Sri. Boleh Tan Sri ulas sikit Ya, mengenai video tu? dalam video ini jelas memperlihatkan dua elemen penting, kompetensi dan juga integriti. Dan yang proses interview itu adalah untuk melihat sejauh mana integriti pegawai yang nak dilantik, walaupun dia mempunyai kompetensi yang tinggi. Dan mempunyai syarikat itu telah banyak membuat interview dan didapati bahawa apabila diproposkan satu perbuatan kegiatan yang melibatkan integriti, kebanyakan yang diinterview bersetuju untuk menerima proposal untuk menyatakan bahawa hanya 16 page saja yang sampai, padahal 17 page, padahal hanya 16 page yang sampai. Jadi itu membuat tuntutan palsu ataupun menipu dalam proses pengendalian syarikat tersebut, dan ini betul-betul menjejaskan integriti pegawai tersebut, melainkan yang terakhir ini apabila diinterview dan dia menolak daripada menerima jawatan kerana dia tidak mahu menjejaskan integritinya. Ini cukup penting. Kalau kita lihat bahawa keupayaan seseorang untuk mengatakan tidak cukup penting apabila berhadapan dengan real situation, temptation. Pemimpin yang mempertahankan nilai-nilai dalam dirinya, nilai baik dalam dirinya untuk menjalankan aktiviti yang berasaskan kepada kebenaran dan melakukan apa yang betul adalah cukup penting. Kegagalan untuk mempertahankan nilai ini yang menyebabkan kita mengalami, saya tafsirkan dipanggilkan decay of the values, dan kita berada dalam slope yang licin. Bagi contohnya, untuk associate dengan benda ini, kita dapati dalam masyarakat kita banyak yang isu-isu pelakuan rasuah berlaku kerana ia bermula daripada small thing, bermula daripada perkara-perkara yang kecil, dan di dalam pemikiran sebagai pelajar kriminologi kita cuba mempelajari kenapa masyarakat melakukan jenayah. Dan salah satu faktor yang berlakunya jenayah, pertama kerana environment tu very conducive untuk ia melakukannya, kerana detection dia kurang, dan yang paling penting masyarakat tidak mengherdik ataupun dikatakan social sanction ke atas perkara tersebut. Jadi herdikan masyarakat itu tak kuat. Bila herdikan masyarakat tak kuat, menjadikan ianya seolah-olah satu penerimaan perbuatan yang diterima secara informally sebagai perbuatan yang normal. Jadi bila perbuatan itu normal, maka ianya akan jadi satu new normal di dalam masyarakat. Nah, yang ini cukup bahaya. Dan dalam kriminologi kita takut ia menjadi slippery slope. Contohnya bila seseorang itu menerima satu hadiah, dan hadiah itu daripada orang yang dia mempunyai hubungan rasmi, mempunyai dealing, urusan apa dan sebagainya. Dia seorang yang bagus, tetapi bila orang offer, dalam pemikirannya semua orang menerimanya, apa salahnya aku terima. Apabila bermula begitu, dia akan berada di satu lurah yang licin. Dalam dipanggil typology of corruption behavior, dia ada tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap pertama
ni normally kita kelaskan dia sebagai the grass digger. Seorang yang tidak pernah meminta, dia tak meminta orang bagi, dia terima. Dia kata saya tak minta, dia bagi. Yang ni rezeki. Terus gegah. Jadi dia accept lah betul. And he is not a very aggressive person. Whatever they give, they take. Dia tak memilih dan sebagainya. Ni tanpa niat lah Nah, mula. dia niat terima, dia tak ada niat meminta. Okey. Niat terima. Dia terima kerana dia agakkan bahawa yang bagi itu suci hati dan dia menerima pun suci hati. Walaupun dalam erti kata istilah undang-undang, dia masih lagi salah dari segi undang-undang. Apa saja penerimaan yang berbentuk official dealing, ini adalah satu perkara yang salah bawah Seksyen 165 akan kesedaran. Tapi dalam konteks ini, dalam kriminologi kita kelaskan dia sebagai the grass eater. The grass eater ni dia tak agresif, dia just dia dah bukan pemakan dan sebagainya. Yang tahap kedua, dianya dilihat peluangnya cukup ada. Dan dia mula menjinakkan kepada memilih. Dia yang itu dia passive corruption. Passive, sifatnya passive, datang baru dia pergi. Tetapi tahap kedua ni dia bergantung kepada seleranya dan selera itu akan menentukan apa yang nak diambil. Ini berlaku dalam negara kita banyak. Daripada pengalaman saya pun individu-individu yang rasuah ini dia very subtle tetapi dia memilih. Tahap yang ketiga ialah tahap yang terakhir yang paling bahaya. Dia panggil dia meat eater. Pemakan daging ni. Ini the meat eater macam nak katakan cannibal ke ataupun apa. Dah jadi cannibal. Cannibal. Mana kata dia dalam konteks ini kalau dulu dialog yang pertama kalau dalam satu organisasi itu dialognya bos nak makan apa bos. Jadi bos ni akan cakap apa orang bagi kita ambil je lah. Jadi dialog mesti begitu. Satu kalau tahap kedua bos nak makan apa bos. Tengoklah kalau ada udang kita makanlah udang. Ya. Tahap ketiga, dia dialog dia berubah terus. Bos hari ini kita nak makan siapa bos? So they design and they decide siapa dia nak kenakan atau siapa dia nak minta. So this is active. Maknanya isu integriti dah memang terbuang langsung. Yang pertama tu ada lagi elemen-elemennya yang tidak agresif ke tahap yang mana melangkaui batas-batas ketertiban. Sama juga merasuah itu salah juga, tetapi dia tak sampai ke tahap actively seeking corruption. So dalam konsep kriminologi dia ada slippery slope is so bahaya. Itu sebabnya apabila orang yang kompetensi dia tinggi, tetapi apabila dia punya integriti tidak kukuh, dia akan menurun daripada pasif kepada pertengahan, tahap kedua, dan apabila masuk tahap ketiga, dia pantang saja jumpa opportunity. Kadang-kadang dia create opportunity. Dia create opportunity, dia create program, kalau kita mimpin, dia create program yang mana program itu akan dapat menguntungkannya. Dalam pengajian rasuah seluruh dunia, terdapat aktiviti-aktiviti ekonomi yang mempunyai peluangan yang tinggi kepada orang yang korup. Jadi kita lihat struktur pembangunan negara akan bertumpu kepada membina, membuat sesuatu yang pertama dia kurang transparansi. Contohnya dalam negara-negara yang lain yang saya buat kajian lah. Kalau seorang dalam negara yang cukup tenteram, tidak ada ancaman, tetapi pemimpin membeli senjata yang cukup canggih, tiba-tiba. Bermakna kebanyakan negara dalam kajian di tingkat antarabangsa dapati bahawa pembelian senjata ini adalah satu area risiko yang cukup tinggi kerana kebanyakan pembeliannya adalah secara pembelian terus contohnya. Negotiation dibuat, direct nego dan di sinilah selalunya berlakunya. Jadi walaupun dia kompeten tetapi maknanya pembelian itu tidak ada keperluan. Peluang tu cukup besar di situ. Jadi yang balik boleh Tan Sri kata dia boleh create peluang untuk rasuah itu berlaku. Contohnya jalan raya buat di kawasan yang
dia punya keperluan tu memang tak perlu langsung. Ya, Ya. dan begitu juga lah. Kita ada jalan-jalan yang leads to nowhere ya. Yes, Jadi boleh yang mati tak kat situ. diperlukan, jembatan dibuat Ya. ke tempat yang tak ada volume people punya pengguna dan sebagainya. So, dia punya pembangunan tu tak seimbang, ianya berteraskan kepada opportunity dan keuntungan yang akan dapat. Bukan atas keperluan rakyat ataupun keperluan pihak-pihak yang mendakinya. Ini adalah kalau kita lihat di aspek kesan integriti di atas pembangunan negara. Menarik actually apa yang Tan Sri kongsikan, sebab benda ni bukan berlaku bersahaja, tapi sebenarnya dia berperingkat-peringkat dan dia boleh dirancang sedemikian. Itu kalau kompetensi yang mempunyai kompetensi yang luar biasa lah tu Tan Sri. Itu dia Yang boleh. terlalu cerdik tetapi Terlalu tak ada cerdik. yang terlalu cerdik tak ada integriti cukup bahaya. Okey. Satu Tan Sri, saya pun tertarik juga dengan video tadi. Ada satu slot yang actually pekerja itu berbincang dengan wife dia, saya rasa. Jadi saya rasa peranan keluarga juga penting dalam mengawal rasuah ni. Maknanya kalaulah kata the wife said, okay, go for it, you need the job, dia mungkin akan Isteri ni ada berapa jenis pun. isteri pula banyak jenis. Ataupun spouse lah suami. Spouse Pun ada betul, berapa jenis, kan? lebih tepat Dia ada berapa jenis. Partner kita ada berapa jenis. Ada yang menjadi buffer kita, menjadi pengingat kita, yang menjadi pihak yang sentiasa menjaga integriti keluarga ataupun yang patut ditegah. Yang ni bagus kerana sentiasa mengingatkan partner supaya jangan terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang teruk. This is very good kerana kita ni alpa, kita ni insan, sentiasa lupa, maka di semasa ke semasa perlu diingatkan. Kita diingatkan 5 kali setiap hari supaya ikut jalan yang lurus. Jadi spouse yang sebegini cukup bagus. Ada spouse yang merasakan bahawa perlu mengambil kesempatan apa yang ada. Yang ini juga berkaitan dengan pembudayaan satu masyarakat. Sebagai contohnya, di negara-negara Afrika menjadi satu budaya. Kalau seseorang itu bekerja di kerajaan, maka mesti mengambil kesempatan untuk membantu adik-beradiknya, adik-beradik isterinya dan sebagainya. Mungkin di sini akan berlaku tuntutan kepada isteri untuk membantu isteri, keluarga isteri ataupun isteri dan sebagainya. Yang ni satu keadaan yang, tapi oleh kerana negara tersebut dia macam satu perkara yang agak biasa, tapi bagi budaya ini dibawa dalam negara kita yang mereject perkara tersebut, very dangerous. Tapi yang paling menakutkan apabila isteri menjadi pemunca kepada tata kelakuan sosial yang melibatkan integriti pegawai. Kita lihat banyak negara, bagi contohnya di Filipina pada satu ketika Imelda Marcos apabila menjadi anchor kepada Presiden Marcos pada masa itu untuk membantu pemimpin negara dan akhirnya mengambil kesempatan untuk mengayakan dirinya sendiri. Bayangkan jumlah kasut yang ada penuh dengan satu bilik. Seorang pemimpin di India mempunyai sari yang kalau dipakai tiap-tiap satu sari, dia memerlukan 3 ke 4 tahun untuk satu ulangan. Jumlah sari yang ada. Dan saya rasa saya tak payah membincang panjang lebar. Perlakuan di negara kita juga ada. Jadi dalam hal ini peranan isteri cukup penting. Bukan isteri lah, spouse. Saya lebih suka pada spouse. Kalau yang bekerja tu isteri, peranan suami pun cukup penting supaya suami bukan menjadi pemunca kepada isteri atau pendesak lagi bahaya. Pendesak supaya you tak boleh tolong I punya bisnes ni. Carilah jalan untuk bolehkan I dapat projek ni. You can imagine that what would happen. You are pushing your spouse
kepada perlakuan yang tak elok. Nah, this is very dangerous. Dan pemberdayaan dia akan rosak. Sebab itu Tan Sri kan kita ingat Allah SWT pernah mengingatkan yang anak-anak dan isteri ni, keluarga ni sebenarnya boleh juga menjadi fitnah dunia kan. Dan kita berada di akhir zaman yang mana kita menyaksikan segala perkara ini berlaku lah. Ya. Jadi itu Tan Sri, kalau kita lihat ya Allah SWT merakamkan peristiwa anak perempuan Nabi Syuaib dalam surah Al-Qasas ayat 26, yang maksudnya salah seorang di antara perempuan itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang rupahan. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja adalah yang kuat lagi amanah. So itulah dua ciri kuwah wal amanah itu, yang mana dalam konteks hari ini diterjemahkan dalam bentuk kompetensi dan integriti. Jadi Tan Sri banyak bicara mengenai integriti tadi, yang sebenarnya kompetensi juga kalau tak betul-betul dia terlampau kompeten, yang dia kompeten ke arah yang tak betul lah ya. Jadi kita tahu bahawa kompetensi juga sangat penting ya dalam menjawab amanah kepimpinan ini, sebab kalau yang tak kompeten dia secara tak langsung dia dah tak berupaya melaksanakan amanah itu. Sebab saya melihat Tan Sri melaksanakan amanah ataupun yang dikatakan tidak amanah ataupun tidak boleh kepercayaan ni bukan sekadar kadang-kadang orang lihat amanah tak, dia baik, dia tak ambil duit. Tetapi kalau dia tidak ada kompetensi dan gagal melaksanakan tanggungjawab juga mendatangkan masalah kan. Jadi sebab itulah saya rasa Allah memang dah tahu perangai manusia ni kan, dah menetapkan yang dua-dua ni kena seiring dalam memacu kepimpinan at whatever level lah. Satu lagi Tan Sri, menarik yang Tan Sri sebut tadi, kita kadang-kadang kita dengar ungkapan ya, alah yang kecil-kecil itu, yang ikan bilis tu kena tangkap, yang besar tu terlepas. Tapi bila kita berbicara gejala rasuah ni, dia bermula dari yang kecil lah kan. Mungkin Tan Sri nak cerita sikit. Kecil dan besar ni dia sebenarnya bergantung kepada impact. Mungkin perbuatan tu kecil di sempadan seorang penguatkuasa membenarkan orang daripada negara luar masuk dalam keadaan COVID sekarang lah, katakan dia dapat duit, dia membenarkan orang masuk dan orang tu mempunyai penyakit COVID-19. Dia punya kesan tu mungkin cukup besar dan dia ni tidak dapat diatasi, dan dia pula illegal pula, tak boleh daftar di mana-mana nak masuk iman. Tapi di hospital pun dia akan elakkan diri dan sebagainya. So dia akan pergi keluar, masuk dalam masyarakat kita, berinteraksi dengan masyarakat, sebar. Jadi walaupun jumlah yang terlibat hanya RM100 membenarkan dia masuk, tetapi kesan dia besar. Begitu juga dengan dadah mungkin, ataupun senjata dan sebagainya. Dan selalunya kita melihat aspek kesan itu nombor satu. Of course, jumlah juga menjadi pertimbangan. Tapi kesan yang besar, jumlah rasuah yang kecil, itu adalah satu perkara yang cukup mendapat perhatian. Kerana kesan yang besar, walaupun jumlah penglibatan dia kecil, kita perlu bagi perhatian. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam pengedaran dadah misalnya, saya pernah dulu semasa saya muda, kita menangkap pengedar dadah, pegawai polis yang membenarkan pengedar dadah untuk menjual dadah dan sebagainya. Bagi kita ini, walaupun jumlahnya dapat 300-400 dan sebagainya, tetapi kesannya berapa ramai anak muda kita akan jadi yang rosak masa depannya. Saya juga pernah pergi ke sepadan, try to detect perbuatan rasuah kat sepadan. Kita tengok keluar masuk tanpa halangan. Dan ini adalah satu yang cukup dangerous pada kita. Jadi yang besar memang cukup penting untuk kita atasi kerana impact dia besar. Sebagai contoh, keputusan membuat suatu dasar, satu projek, memberi projek kepada satu pihak. Kalau dia melibatkan berbilion-bilion ringgit dan kebocoran akibat perbuatan rasuah dan melibatkan integriti ini juga berbilion ringgit, maka kita perlu memberi perhatian yang serius. Kerana kalau mengikut Transparency International dan kajian-kajian yang dibuat di peringkat antarabangsa,
bajet pembangunan yang diperuntukkan dalam sebuah negara itu boleh berlaku kebocoran. Boleh berlaku kebocoran bergantung kepada tahap integriti sebuah negara. Ianya boleh antara 5%, 10% sampai ke tahap 20% ataupun 30%, bergantung kepada tahap transparansi dan sebagainya. Jadi kalau dia bagi contoh negara kita melibatkan perbelanjaan 200 bilion satu tahun, di mana tahap kita? 5% ke 10% ke 20%? Kalau berada di tahap 20%, kita hilang lebih kurang dalam 40 bilion. Kalau 10% 20 bilion, kalau 20% 40 bilion. 40 bilion ini besar dari segi kebocoran yang berlaku. Saya bukan katakan itu jumlahnya, saya membuat andaian kalau sekiranya ianya melibatkan 20% dan perbelanjaan negara pembangunan adalah 200 bilion. Itu this is a simple calculation, the impact of integrity ke atas pembangunan negara. Dan kita boleh lihatlah daripada kebocoran tu sebenarnya kalau dilihat dari segi manfaat yang boleh diterima oleh orang yang memerlukan tu berapa banyak? Cukup banyak. Cukup banyak dan boleh membawa perubahan kehidupan berapa banyak keluarga kan. Jadi itulah dia punya impactnya Tan Sri ya. Malah saya pernah buat satu kajian, malah saya presentkan dalam satu convention. Bagaimana satu projek kerajaan lebih kurang dalam 200 juta. Dan oleh kerana perbuatan isu-isu integriti, rasuah dan sebagainya, dia berlapis dia punya proses untuk orang yang nak mengambil bahagian masing-masing. Tol dia banyak lah. Tol ni banyak. Berperingkat-peringkat. Jalan dia lurus, jalan dia berperingkat. Tapi tol banyak. Tol sebelum jalan buat. Jadi bila kita kaji daripada 100 contohnya 100 juta projek yang dibagi itu, sebenarnya hanya dia punya fair value tu hanya lebih kurang 60 juta saja. Dalam 60 juta tu pun kontraktor boleh dapat untung. Jadi 40 juta tu adalah perjalanan. Adalah tol. Tol yang kena bayar. Tol yang tidak dikutip melalui smart tag. Okey, Tan Sri. Jadi dengan pengalaman Tan Sri yang luas ni kan, macam mana Tan Sri nampak kehadapanlah negara kita ni? Bagaimana pandangan antarabangsa dan macam mana usaha? Saya percaya kerajaan berusaha bersungguh-sungguh. Setiap kerajaan yang lain itu semua kata akan memberas rasuah lah. Jadi kalau Tan Sri boleh berkongsi sedikitlah apa inisiatif-inisiatif yang dibuat. Kita tengok 2018 kerajaan menubuhkan GIACC walaupun kita dah ada MDCC. Jadi bagaimana usaha-usaha ni dapat membantu negara bergerak ke arah negara maju dan bukan sahaja maju dari segi material dan fizikal tetapi minda rakyat dalam membenci rasuah. Ya, bila kita bercakap dari segi future of this country, future negara ni, kita melihat pertama saya suka melihat pembudayaan yang sedia ada. Saya rasa pertama kita kena create satu new culture yang lebih mantap dari segi tadi saya cakap tadi, iaitu herdikan sosial. Herdikan sosial ni cukup penting. Ianya akan berlaku secara keras, tinggi herdikannya sekiranya penerimaan masyarakat ke atas orang yang rasuah ni cukup minimum. Mana mereka totally against ataupun akan menolak langsung mereka yang melanggar terutamanya isu-isu integriti. Kalau kita ada masyarakat yang berdaya keras dalam hal ini, ianya mengurangkan peranan kerajaan dan sebagainya. Kalau dalam COVID ini, walaupun dia tidak berjaya, tetapi negara tersebut dan negara-negara Skandinavia ini memang menggunakan peranan masyarakat. Kalau kita lihat Sweden, bila hal COVID ni, dia cuba menggunakan bahawa kekuatan pengawalan adalah pengawalan daripada masyarakat itu sendiri. Itu sebabnya dia tak buat MCO dan sebagainya. Tapi ada kegagalan di situ sebab kita bukan cakap tentang tingkah laku, kita cakap tentang virus. Virus tak sama dengan tingkah laku. Walaupun Sweden adalah antara negara yang tertinggi dari segi integrity, rankingnya cukup tinggi dan sebagainya, kerana negara tersebut banyak bergantung pada kekuatan masyarakat dia. Herdikan masyarakat, masyarakat tak menerima mereka yang memimpin. Kalau pemimpin pun sendiri rasa malu apabila melakukan satu perbuatan jenayah.
Even bila masuk satu negeri, tak silap saya di Britain dan beberapa negara, pemimpin tu nama dia masuk dalam satu pendedahan antarabangsa. Dan beliau sendiri membuat keputusan untuk meletakkan jawatan. Kerana dia letak jawatan itu bukan saja kerana dirinya, of course kerana dirinya, tetapi masyarakat punya penerimaan itu cukup keras. Desakan masyarakat itu cukup keras. Jadi dia merasakan bahawa dia tidak boleh lagi sebab duduk. masyarakat tak boleh terima. Ya. Tapi betul macam Tan Sri cakap di awal tadi inilah, kita juga menghadapi satu gelombang yang agak merisaukan bila malu tu sendiri sudah tidak boleh menjadi benteng. Ya. Dan malah dijadikan seperti satu gelombang pula, malu apa pula kan, buat je lah apa nak buat. Jadi saya rasa amat merisaukanlah. Di sini ialah pemahaman masyarakat. Bagi saya pemahaman masyarakat, masyarakat Malaysia mungkin dari segi tahap pemahaman mereka dari segi kenegaraan tu berada di tahap yang tidak mantap. Kerana kalau kita lihat bahawa empunya tanah air ini adalah masyarakat, bukannya dimiliki oleh sesiapa. Rakyat Malaysia memiliki tanah air ini, dan setiap kali 4 tahun rakyat Malaysia menawarkan kepada kontraktor untuk mengurus dana dan juga kekayaan negara ini terbaik. Jadi bagaimana pula satu masyarakat yang mungkin kefahaman dia tidak jelas bahawa kalau kontraktor yang diberikan kuasa untuk mengorganize ataupun menjana pendapatan mengurus resources yang ada ni, mengambil sebahagian dan lepas tu sebahagian itu dibagi balik kepada empunya tanah ini. Ini you punya dan ni I punya. I ambil curi banyak dan I bagi you sikit. It's okay, you are good leader because at least you give back. This one we have to really think. Kita orang punya tanah, orang curi hak kita, seduit pun kita kira sebab tu hak kita. And we cannot allow them who mencuri itu mengatakan bahawa okay, I bagi kayu and kita appreciate. Kerana dia dah curi duit kita, lepas tu dia bagi kat kita duit sikit, dia baik. Tak boleh. We cannot accept that behavior. Saya sebabnya dalam National Anti-Corruption Plan yang dilancarkan pada 2019 dan diteruskan oleh kerajaan yang sedia ada ini, ada 14 aktiviti yang memberi tumpuan kepada pendidikan. Dan kita berubah sedikit cara kita melihat proses pendidikan negara. Kalau dulunya kita bila kita kata pendidikan, kita start dengan buat kurikulum, dengan buat macam-macam lah pendidikan, sekolah, aktiviti. Dan apabila kita kaji semula, kita dapati bahawa ia mesti bermula daripada maktab perguruan. Bukannya kita buat kurikulum dulu, kita kena terbiahkan, kita kena didikkan guru-guru tu dulu sampai ke tahap di mana dia punya proses pemahaman untuk mengajar etika itu cukup mantap. Apa yang dulu kita buat buku, kita buat satu kurikulum untuk nilai dalam tu, tetapi sejauh mana guru-guru tu dididik ke tahap yang cukup tinggi kefahamannya. Ini cukup penting. Itu sebabnya dalam plan anti rasuah negara, tumpuan kepada itu dulu. Kita mengambil masa setahun ke 2 tahun untuk memastikan semua peringkat guru di maktab-maktab kita ada kurikulum yang bagus untuk guru-guru. Kita address dekat root cause. The root cause, the most powerful area untuk berlakunya perubahan. Kalau guru-guru dah bagus, dah tahu, dah mahir dan sebagainya, dia akan ada ripple effect kepada pelajar. Cara automatik ni jiwa dia akan bercakap. Kefahaman dia akan bercakap, dia akan maklumkan pada pelajar. Saya sebagai salah seorang ahli panel kepada Syed Tamim punya award tu, kita bagi award kepada satu guru di sebuah negara Afrika. Dia Oxford student, dia buat master, dia balik and dia develop satu kurikulum buku cerita, storytelling yang cukup simple tetapi kesan dia cukup besar kepada masyarakat, di mana dia dapat membawa perubahan kefahaman di peringkat budak-budak sekolah rendah. Bukan senang nak mengajar nilai di peringkat sekolah rendah, terutamanya di pra sekolah dan sebagainya. Tapi dia membuat buku yang cukup mudah difahami
untuk absorb nilai itu dalam sistem kehidupan dia. Di sinilah kita nak create lebih banyak guru-guru yang dapat memikirkan secara kreatif bagaimana apabila dia mengajar, dia dapat menyampaikan nilai itu kepada masyarakat kita daripada peringkat yang bawah lagi. Kita kena asuh dari kecil. Ya, dan yang mengasuh itu cukup penting. Ya, betul. Yang mengasuh tu kena diasuh dulu. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya rasa kita telah banyaklah mendengar perkongsian Tan Sri dalam isu integriti dan kompetensi ini. Kalau boleh Tan Sri, boleh kita ambil masa sedikit untuk cuba melihat ada beberapa soalan yang diajukan di FB. Jadi saya cuba kongsi sini yang mana yang kita boleh jawablah dalam tempoh masa yang ada, ya, insya-Allah. So soalan satu ni daripada Monash, nama orang ni agaknya Monash, bukannya Monash University. Assalamualaikum Tan Sri, tahniah kerana amat lestari dan berintegriti serta tegas. Namun bagaimana pendekatan Tan Sri dan kerajaan untuk tangani isu rasuah dan salah guna kuasa jika aspek separation of power tidak selesai dan juga mampu ditangani oleh pentadbiran kerajaan, iaitu dia talking about parlimen, kehakiman dan treaty government. Kalau boleh Tan Sri. Terima kasih. Sebenarnya dalam National Integrated Plan memang ada. Perkara ini memang dah dimasukkan dalam plan tersebut sebanyak 115 ada inisiatif. Isu separation of power kita kena jelas kat sini, konsep kita, kenegaraan kita. Pertama inisiatif yang kita bawa ialah di pihak reform di pihak prosecution, di mana inisiatif yang telah pun dipersetujui oleh kerajaan dan dipersetujui oleh kerajaan sedia ada juga, iaitu untuk mengasingkan peranan peguam negara dan peranan pendakwa raya. Banyak negara telah berubah, iaitu peranan peguam negara lebih kepada advisory, menasihati kerajaan dalam aspek undang-undang dan sebagainya. Peranan pendakwa raya adalah memberi tumpuan kepada kes-kes pokok kekuasaan dan mendakwa mereka. Jadi pada masa sekarang peguam negara juga adalah pendakwa raya. Yes. Kita kes-kes kriminal kita kena dapat izin untuk hari ini dia menasihati kerajaan. Kejap lagi balik di office dia membuat keputusan nak mendakwa kerajaan. Mendakwa pegawai kerajaan ataupun pemimpin-pemimpin kerajaan. Pada prinsipnya tidak ada masalah kalau kita mempunyai peguam negara yang mantap. Alhamdulillah saya lihat ada yang present one agak mantap dari segi kemantapannya. Walau bagaimanapun, we are not hoping on the individual. Pertama kita kena ada sistem, struktur yang jelas. Yes. Jadi struktur yang jelas ni bila kita pisahkan peranan pendakwa raya dan peguam negara, maka kedua-duanya menjalankan fungsi yang khusus. Ada check and balance. Dia lebih kepada tumpuan kerjanya. Dia tidak ada konflik dari segi ataupun mempunyai dua bidang kerja. Hari ini saya advise, besok saya dakwa. Jadi dia peguam negara hanya advise pada negara ni, dan pendakwa raya dia hanya fokus kepada mendakwa mereka yang terlibat. Itu dia aspek di dalam Jabatan Peguam Negara. Tapi maksud aspiration tadi yang dinanya soalan itu, iaitu judiciary, perundangan dan juga eksekutif. Yang ni memang struktur kita memang dah wujud pun. Memang dah ada separation of power sejak kemerdekaan lagi. Isunya isu improvement, isu meningkatkan ketelusan adalah satu perkara yang penting. Di parlimen kita perlu membuat reform, dan reformnya dipersetujui, iaitu pertama dengan kewujudan select committee menjadi lebih penting, betapa penting kerana isu check and balance. Pembuat dasar memerlukan masa, dan select committee ditubuhkan untuk membuat dasar yang lebih melibatkan pelibatan keseluruhan ahli-ahli parlimen, sama ada kerajaan atau bukan kerajaan. Di sini cukup penting kerana kita hendakkan satu keputusan yang mana dalam keadaan-keadaan tertentu kita memerlukan sokongan seluruh ahli-ahli parlimen.
Dalam konteks itulah kita perlukan select committee untuk berbincang. Sebagai contohnya, apabila kita tengah draft undang-undang mengenai political donation, sumbangan politik, perbincangannya cukup hebat. Akhirnya kita kata, okey, mari kita bawa kepada select committee di parlimen, di mana dalam select committee ini melibatkan dua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang. Biarlah kerajaan, parlimen, kerajaan dan pembangkang bincang benda itu dan membawa recommendation yang terbaru. Jadi parlimen, of course, kita lihat memang ada progres dari segi reform untuk menjadikan dia satu institusi yang membuat undang-undang dan dasar negara. Tetapi yang lebih penting ialah pelibatan yang lebih menyeluruh ke atas dua pihak, kedua-duanya sekali. So maknanya betullah kita bergerak ke arah masyarakat yang maju. Jadi pihak kerajaan dan pembangkang ni bukan sentiasa nak membangkang, nak membangkang sepanjang tempoh dia jadi pembangkang dan kerajaan nak kena tepiskan. Jadi seeloknya maknanya ada interaksi antara dua orang. Masa nak kempen tu tak apalah dia orang kempen kan. Bila dah dilantik tu kita kena fikirlah untuk memajukan negara, apa yang baik tu perlu kita terima. Sebab kadang-kadang ada isu yang melibatkan kepentingan kedua-dua parti, kedua-dua pihak, pembangkang dan kerajaan. Kalau kita melihatkan budaya lama, apa juga ini dibawa oleh kerajaan kita bangkang, I think that budaya kita kena hidup balik. Kita kena hidup balik. Kadang-kadang, contohnya, kita hendak buat pindaan ke atas pelantikan dan juga pewujudan skim perkhidmatan SPRM. Pelantikan Ketua Pesuruhjayanya mestilah mengikut pelantikan yang sama dengan hakim, dan dismissalnya juga ada sama dengan hakim. Kedua-dua perkara ini memerlukan pindaan perlembagaan. Kalau nak pindah perlembagaan, kita memerlukan two-third majority. No way kerajaan sekarang ni boleh membuat pindaan tersebut. Padahal ianya merupakan satu perkara yang cukup penting. Ianya adalah selaras dengan United Nations Convention Against Corruption, artikel 47, dan juga deklarasi Jakarta yang mendesak negara-negara signatory untuk memastikan bahawa dua perkara ini wujud di dalam masyarakat dan menjadikan institusi pencegahan rasuah itu lebih bebas. Jadi ketiadaan ini akan menjejaskan kita punya compliance ke atas United Nations Against Corruption. Jadi kita memerlukan kedua pihak. Kat situlah memerlukan kedua pihak berfikir secara rasional. Yes. Apa yang perlu dibangkang, apa perlu disokong. Yes. Okey, soalan kedua ni saya rasa lebih pada komen lah dia tanya, tapi dia tak setujukah Tan Sri minda kelas ketiga berbanding mentaliti kelas pertama dalam kalangan segelintir pimpinan negara, golongan profesional serta rakyat telah menyebabkan Malaysia sukar untuk keluar daripada amalan rasuah dan salah guna kuasa. Ini ditanya oleh Encik Muhammad Anwar Fahmi Haridas. Dia ni Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Melaka. Oh, Melaka dengar juga Tan Sri? Ya. Saya tak mau ventures kepada pemikiran kelas pertama dan kelas kedua, kelas ketiga dalam tafsiran dari segi melihat perspektif elemen yang berlainan. Bagi saya melihat isu sama ada seseorang itu kelas ketiga ke kelas pertama tu, tetapi dia mempunyai integriti yang tinggi, kebudayaan yang cukup tinggi. I may not really, I would say directly, may not be really understand the meaning yang dimasukkan kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Yalah, dulu masa Pak Lah dulu dia ada cakap lah, kita punya facility kelas pertama, mentality kelas ketiga, cara kita gunakan service, public services, walaupun it's very advanced, tapi we are not using it as what as our behavior, our culture is not the same like the advanced country. Although kita punya services, jalan raya kita hebat berbandingkan dengan negara-negara kelas pertama, tetapi kita punya perangai bawa kereta tak sama. Kita tak bagi jalan dan sebagainya. That maybe have that character. Tapi bagi saya, ia nilai membenci rasuah dan integriti dia cut across. Pertama, kedua, ketiga ke semua mesti ada. The way you think how to use
the government facilities dengan the way you think about the integrity, little bit different. Okay. Sri Tan Sri, ini dia kata kompetensi dan integriti merupakan dua elemen penting dalam kepimpinan pada pandangan berbagai Tan Sri. Sejauh manakah kedua-dua elemen ini relevan dalam konteks kepimpinan negara kita dulu, kini dan selamanya? Sini inilah yang kita ulaskan pun. Ya. Mungkin Tan Sri nak bagi few words. Dia perlu dulu, kini dan selama-lamanya. Memang perlu, kita setujulah, tak ada banggangan tu. Okey. Ini dari Encik Hasmudin Muhammad. Salam Tan Sri, bila agaknya Akta Dana Politik dan Akta Perolehan Kerajaan tak dibentangkan di Parlimen? Akta ini telah lama didraftkan dan adalah wajar ianya dikuatkuasakan segera bagi mengatasi isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Saya akan sampaikan soalan itu kepada ahli-ahli Parlimen. Okey, itu jawapan yang jelas. Bidang tugas clear. Soalan terakhir yang keenam, mengapa ramai ketua jabatan maupun individu yang berani, tegas dan berintegriti kerap ditamatkan kontrak atau ditukarkan hanya kerana mereka tegas dan komited mengambil tindakan pembanterasan rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan individu maupun pelaku rasuah di negara ini. Apakah akan berlaku jika amalan ini terus dijadikan budaya dan kalangan pemimpin kerajaan tertentu? Itu yang saya katakan tadi, apabila kita nak menjadikan satu organisasi and those supposed to be independent, behaving like an independent person, kita tak boleh mempunyai struktur perundangan yang tidak mantap. Itu sebabnya daripada awal lagi saya tadi introduce kepada United Nations Convention Against Corruption dan artikel 47 serta statement Jakarta yang menggariskan bagaimana satu institusi itu perlu ditubuh. Sebagai contoh, kalau sebagai Ketua Pesuruhjaya, dia punya konsep pelantikan dan pembatalan pelantikan itu sama dengan pegawai kerajaan yang lain. Kun fayakun, bila masa boleh diberhentikan. Yang tu agak tak berapa sempurna. Itu sebabnya tadi kita katakan bahawa SPRM mesti direform. Sebarang penolakan ataupun pemberhentian ketua pengarah itu mestilah melalui satu sistem tribunal. Pelantikan tribunal, dan tribunal ini sahaja yang boleh memberi pandangan bahawa ianya ketua pengarah itu telah berlaku satu kesalahan tata tertib dan wajar diambil tindakan, termasuklah tindakan memberhentikannya. Dia tidak boleh kun fayakun di mana dia tak suka, dia berhentikannya. Kita tak boleh ikut Amerika dah. Amerika bukan satu negara yang mempunyai contoh yang terbaik. Donald Trump telah menghancurkan Amerika. Minta maaf lah kalau saya komen international ni. Tapi this aspect international elemen-elemen ini kita lihat perbuatan beliau yang memberhentikan Comey, bekas ketua pengarah, dia punya FBI punya ketua, dan juga beberapa inspektor general. Inspektor general di Amerika ni macam the internal control, dia macam anti corruption di dalam agensi-agensi tersebut. Dan dismissal ataupun pemberhentian beliau ke atas beberapa ketua-ketua yang memegang mempertahankan integriti ini dipersoalkan. Dan malangnya di Amerika sendiri tidak mengikut United Nations Convention Against Corruption, di mana pelantikan mereka ini mestilah kebal daripada perbuatan memberhentikan. Masa saya mengajar di Vienna, masa selepas saya meletakkan jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya, saya mengajar di Vienna, dan salah satu kerja saya ialah membuat supervising master student dalam buat tesis dia lah. Dan salah seorang daripada student saya adalah ketua pengarah kepada satu Suruhanjaya anti rasuah di Afrika, negara di Afrika. So dia dah habis dah, kita dah didik dia dah, kita suruh dia mantap, tegas dan sebagainya. Dia balik, dia buat kerja, pagi tu dia charge dia punya naik presiden, petang tu dia dibuang. So saya agree sangat, bukan saja di Afrika, di Nigeria, di Bangladesh, di banyak negara. Perkara ini memang perkara yang cukup lumrah di dalam sektor pencegahan rasuah ini. Memang kerap apabila seorang ketua jabatan mengambil tindakan tegas ke atas ketua pemimpin, akhirnya dia menjadi mangsa. Dan Malaysia pada hari ini menjadi champion kepada mempertahankan mereka. Alhamdulillah. Di mana kita telah pun mewujudkan satu yayasan
yang dinamakan International Anti-Corruption Champion Foundation yang menyediakan Champion Fund. Iaitu kalau kita lihat mereka yang tak aniaya akibat daripada perbuatan-perbuatan ini mendapat tempat pembelaan dan Malaysia. Perkara ini pelancarannya dibuat oleh bekas Perdana Menteri pada tahun lepas. Dan dilancarkan pelancarannya dana ini dan dilancarkan di United Nations di Vienna. Dan pada hari ini Malaysia part of it? Malaysia menjadi peneraju. Okey. Malaysia menjadi Sebab itu Perdana Menteri Malaysia pergi melancar. Dilancarkan di Kuala Lumpur tetapi announcement dibuat di Vienna. Dan kita melihat bahawa pembelaan harus dibuat kepada pejuang-pejuang rasuah ini. Sebagai contoh di Indonesia, seorang penguatkuasanya yang membuat kuasa undang-undang menyasar pegawai kanan yang cukup kanan di Indonesia, akhirnya tidak balas dibuat ke atas beliau, di mana dia asid pada waktu semasa dia nak balik sembahyang bersubuh, dia disembar asid dan menyebabkan dia buta, hampir buta, 90% buta. Dan bayangkanlah apa akan jadi, isterinya tak bekerja, apa akan jadi kepada di negara kita juga. Itu Kevin Morris, mendiang Kevin Morris membuat tuduhan yang serius ke atas satu pegawai kanan tentera, dan akhirnya pegawai tentera itu telah mengupah orang untuk membunuh ini dalam perbicaraan ini, dan akhirnya dia dibunuh. Banyak lagi peristiwa-peristiwa di negara-negara lain yang mana mangsa-mangsa risikonya. Ya. Jadi kita harus mempertahankan hal tersebut, pertama melalui undang-undang, kedua dari segi support rakyat. Rakyat mesti cukup menjadi benteng kepada sebarang tindakan untuk merosak, melemahkan institusi yang menegakkan keadilan, terutamanya memerangi rasuah. Okey, terima kasih Tan Sri. Saya rasa itu poin-poin yang sangat penting lah. Maknanya inilah peranan rakyat, dan Ikram ni sebagai sebuah NGO, kita kena get together dengan civil society untuk menerangkan perkara ini dan menggerakkan supaya ianya menjadi satu usaha yang dapat memberi tekanan ataupun tadi Tan Sri kata social, herdikkan sosial yang to create the demand. Saya ada dua soalan je lagi. Tadi saya terlepas satu yang dia mengatakan bahawa wajarkah jabatan dan ketua pusat tanggungjawab yang dilantik seperti SPA, JPA di sektor awam dan juga GLC diberi kursus khas berkaitan pencegahan rasuah serta pengamatan budaya integriti yang tinggi. Kerajaan wajar menyaring individu-individu yang benar-benar berintegriti tinggi untuk dilantik ke dalam apa-apa sektor. Jawapan dia dan. Okey. Dah dibuat, sedang dibuat dalam proses untuk dijadikan ketah-ketah dasar untuk dibawa ke kabinet dan sebagainya. Memang salah satu inisiatif daripada dalam National Integration Plan. Satu perkara penting adalah penyaringan mereka yang menjawab jawatan akan menjawab, especially the MD ataupun CEO. Kerana cukup penting kalau kita tidak buat penyaringan, dan juga SPRM juga diminta untuk melihat semula bagaimana tapisan yang dibuat. Tapisan adalah technical term lah, tapisan tu mungkin berbentuk lain sedikit. Lain post dia punya tahap tapisan berbeza. Kalau kita lihat pelantikan Supreme Court di US, kerana Supreme Court ni kalau jadi hakim Mahkamah Supreme dekat sana, dia akan jadi hakim sampai mati. Tak ada tempoh. Dia akan jadi hakim sampai mati. Jadi kita tak boleh di Amerika lah, tu sebabnya dia punya vetting, dia panggil vetting dan juga scrutinization sebelum dia dilantik dalam konteks fit and proper itu dibuat oleh Senate. Senat akan memanggil dan bincang, dan FBI dihendaki untuk buat semakan belakang, latar belakang dan sebagainya. Itu sebabnya ada satu ketika dulu seorang hakim tu dia ada masalah di universiti, dia ada isu berkaitan dengan bukan jenayah tetapi perbuatan yang tak beretika semasa di universiti, dicongkel. Dibincangkan semasa perbincangan dia nak dilantik sebagai Supreme Court. Jadi orang yang nak dilantik itu betul-betul di fully scrutinized. Dan itu sebabnya di kerajaan dalam reform yang kita ada ni,
ada beberapa pos yang kita dah kenal pasti yang sensitif. Kita cadangkan ianya hendaklah dibawa kepada select committee untuk dibincang dan disemak sama ada orang tersebut adalah fit and proper. Fit and proper ni cukup relevan dengan hari ini di perbincangan. Fit itu sama ada kompetensi, proper sama ada orang yang berintegriti, salah satu elemen yang ada. Jadi perlu dibincang di select committee dan select committee akan beri komen sama ada orang tersebut fit and proper. Dan selepas itulah baru Perdana Menteri membawa nama-nama tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong berasaskan kepada pandangan fit and proper oleh select committee tersebut. Saya Tan Sri dah sebut fit and proper. Saya difahamkan yang di Indonesia juga telah dilaksanakan fit and proper untuk individu-individu menjawat jawatan-jawatan terpilih. Tapi di Malaysia dalam proses ada pos-pos tertentu, pos-pos KPS, SPRM, Suruhanjaya, Ketua Audit Negara, Suruhanjaya Pilihan Raya dan sebagainya. Ada, I think tak sahaja 4 ke 5 pos yang telah pun dimasukkan di dalam kategori dia perlu dibawa ke select committee sebelum pelantikannya dibuat. How about di GLC, Tan Sri? Sebab GLC dalam National Integration Plan itu kita belum complete lagi kita punya suggestion. Kita tengah buat draft untuk mewujudkan satu mekanisme baru dari segi pelantikan head of GLC. Of course, sebenarnya kalau isu hukum, undang-undang perundangannya, ianya katakan CEO of GLC itu kalau boleh hendaklah dibuat melalui nomination committee di bawah mana-mana syarikat, di bawah syarikat ya. Jadi board, pertama kita buat lantikan board ini juga mesti fit and proper. Board tu kena fit and proper. Dan chairman dia patut bawa kepada CEO, dan di sini CEO tu mestilah dilantik melalui recommendation yang dibuat oleh nomination committee. Dan jadi bila nomination committee ini mengambil kira semua elemen fit and proper, barulah bawa ke atas. Of course, di sini kita nak imbangkan antara pelantikan dan cadangan oleh syarikat dengan juga kepentingan kerajaan yang mana terdapat perundangan yang menyatakan bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu kuasa Minister of Finance mempunyai kuasa yang besar dalam menentukan siapa yang akan menjadi memegang jawatan-jawatan tersebut. Jadi penyimbangan ini kena buatlah. Bukan makna kata kita nak do off, dalam negara lain pun ada juga perkara-perkara ni. Jadi kita nak melihatkan bagaimana ianya dapat diimbangi, dan yang paling penting ialah apabila kita nak menyambungkan perkhidmatan mereka, makna kata reporting system pada kerajaan cukup penting. Itu elemen-elemen isu integriti, performance dan sebagainya mestilah dilaporkan kepada kerajaan ataupun kepada pihak yang akan menentukan penyambungan perkhidmatan mereka. Nah, ini yang penting. One is the appointment, second is the extension of the appointment. Thank you. Itu satu maklumat yang sangat penting yang perlu diketahui oleh umum dan kita perlu jadi watchdog nak tengok pelaksanaannya. Dan because saya rasa GLC ni penting pasal dia mempunyai kepentingan secara terus kepada kerajaan. Cukup penting. SOE dari segi peringkat the OECD dan juga di peringkat antarabangsa di bawah International Convention Against Corruption telah mendapat tajuk yang penting perbincangannya tentang bagaimana nak manage the role of government, sejauh mana kerajaan punya pelibatan dalam SOE dipanggil. State-owned enterprise. State-owned enterprise ini termasuk di Malaysia, termasuk GLC dan sebagainya. So perbincangan ini memang dah ada. Jadi kita tengah tunggu dan lihat template dan juga recommendation yang dibuat oleh mereka yang boleh kita nak terima pakai dalam negara kita. Sebagai rakyat yang prihatin, kita kena tahu. Kita kena tahu semua ini dan kita kena tahu juga amalan urus takbir yang baik ini supaya kita nak berusaha memastikan yang kita on the right track, insyaAllah. Saya ada satu soalan last, Tan Sri, saya rasa ini boleh menjadi penutup dan mungkin rumusan ini. Dia kata sini daripada One Cool, dia punya nama social media lah, kot dia cool lah orangnya agaknya. Tan Sri sebut 3 kali tentang leadership tadi. Adakah leadership ini boleh dibentuk atau wujud secara semula jadi? Di Malaysia, di mana ada institusi yang dibangunkan leadership yang dikehendaki oleh negara, memandangkan leaders parti politik yang menjadi pemimpin negara,
Tak bolehkah pemimpin-pemimpin politik ini ikuti kursus leadership dahulu dan lulus peringkat sijil sebelum diberi jawatan sebagai menteri? Kena ada fit and proper untuk Politik ni dia lain. Dekat negara lain pun Formula macam lain, tu. Dia lain. Negara lain pun sama jugalah. Kalau ada sijil, saya tak tahu Donald Trump saya bukan herdik, saya tanya soalan. Soalnya ialah bukan sijil, soal pembawaan diri. Nilai diri itu dia berbentuk daripada tarbiyah daripada kecil lagi, dan bagaimana dia melihat, bagaimana tahap kefahamannya dengan nilai-nilai pengajaran dari segi agama misalnya. Dia bukan satu proses yang cukup mudah. Dia environment pendidikan itu terbentuk daripada environment yang kita ada pada masa itu. Kalau saya boleh menyingkap balik, bagaimana kita mengatasi masalah. Dulu kalau kita lihat orang minum arak ni pada tahun 60-an ni cukup biasa. Kalau majlis-majlis function yang biasa ni, kalau dekat meja tu, meja arak tu biasa. Government function pun ada dan sebagainya. Bagaimana dia hilang? Maknanya bukan mana kita tak boleh berubah, dia boleh berubah. Tapi perubahan itu bermula daripada kepimpinan. Turki misalnya satu zaman dahulu very secular. Tapi bila satu pemimpin baru datang, dia mula injekkan elemen-elemen Islamic elemen, dan kita lihat mula nampak perubahan-perubahan. Dan negara kita pun sama juga, banyak isu-isu rokok pun dah mula kita lihat perubahan-perubahan. Dan perubahan pembudayaan ini dia merangkumi ke seluruh masyarakat. Seperti saya kata tadi, masyarakat mendesak minta satu budaya baru. Kerajaan membina satu platform struktur dari segi pendidikan, undang-undang, dasar sosioekonomi, dan perkara yang patut dibuat sehingga wujudnya satu budaya baru. Macam arak, apabila pemimpin haramkan supaya tidak ada lagi arak, itu perkara yang cukup penting. Selain pada itu, dia bukan saja mengharamkan, orang itu juga ditarbiyah supaya Islamic element dimasukkan. Haram, benda tu haram, takkan nak halalkan juga kan. Jadi lama-kelamaan dia berubah. Tapi perkara yang paling penting ialah kesinambungan usaha itu perlu wujud, tidak kira apa juga cuaca yang ada pada masa tersebut. The consistency of the initiative must be continued regardless whether you have whatever situation, ke suasana politik dan sebagainya, tidak kira. Kerana isu ini isu masyarakat, isu basic yang memerlukan kepaduan sokongan oleh seluruh masyarakat, tidak kira latar belakang, ideologi dan juga pemahaman masing-masing. Terima kasih Tan Sri. I think you made it clear. Kita sudah sampai ke penghujung sesi ini. Saya rasa beberapa take home message yang telah dikongsi oleh Tan Sri Kek Amin, kita tidak dapat nafikan yang bagaimana luasnya pengalaman Tan Sri dalam bidang ini dan boleh relate apa amalan-amalan di luar negara dan juga apa yang sedang berlaku di dalam negara kita. InsyaAllah kita percaya kita akan bergerak ke arah itu, tetapi perlunya ada sokongan daripada rakyat. Sebab saya rasa kesedaran daripada rakyat sehingga ke akar umbi ini sangat penting. Pasal kita nak tadi herdikan sosial itu diwujudkan semula. Maknanya kita kena membenci amalan-amalan yang tidak baik, dan itu akan determine siapakah pemimpin yang kita akan pilih. Dan beberapa kali juga disebut bahawa kepimpinan itu adalah sangat penting dan ialah yang akan mencorakkan masa depan sesebuah negara. InsyaAllah saya sesi ini berakhir di sini buat masa ini. Tapi insyaAllah kita akan adakan beberapa siri wacana seterusnya yang akan membincangkan topik-topik hangat seperti ini dalam menentukan kepimpinan yang berwibawa. So nantikan siri-siri yang akan datang, insyaAllah kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan untuk terus mengikuti siaran kami, insyaAllah. Saya ucapkan sekali lagi berbanyak terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi bersama kami. Dan saya akhiri sesi ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Bersama membina masyarakat rahmat.